Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadis kitab Allah ta'ala wa khairul huda sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'du. Baiklah, bagi memberkati lagi kuliah kita pada malam ini, maka marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan AJK Surau Al-Firdaus, seterusnya ahli jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama-tamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadirat Ilah, kerana dengan limpahan taufik dan hidayahnya lah kita dapat bersama-sama pada malam ini, bersama-sama dapat melaksanakan tanggungjawab kita, iaitu menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi untuk bersama berada dalam kuliah agama, majlis ilmu, yang mana mudah-mudahan majlis ini dirahmati dan diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita sekarang sudah berada di dalam bulan Syawal. Alhamdulillah. Sekejap je masa berlalu, sekejap masa berlalu, dah pejam celik dah pergi Syawal. Hari ni dah 15 Syawal. Ya, jadi janganlah kita membiarkan Syawal itu berlalu begitu sahaja. Kerana dalam bulan Syawal ni juga ada fadilat yang perlu kita ambil manfaat daripadanya. Iaitu berpuasa dengan puasa 6 hari. Seumpama kita berpuasa setahun penuh. Setahun. Kita lengkapkan 6 hari je tuan-tuan. 6 hari je kita boleh puasa sebulan. 30 hari. Kita tambahlah 6 hari. 6 hari tu kita buat-buat relax je. Puasa. Puasa relax-relax orang kata. Puasalah. Hari ni puasa, esok makan pula. Buat macam puasa Nabi Daud pula sekali-sekala. No. Hari ni puasa, esok makan. Lepas tu puasa pula, cubalah. 6 hari di bulan Syawal. Alhamdulillah, tahun ni kita Tuhan kurniakan nikmat berhari raya. Setelah 2 tahun, 2-3 tahun kebelakangan ni, nikmat raya kita berada di rumah sahaja. Tahun ni Allah Ta'ala bagi. Jadi syukurlah kita, bersyukur kita. Di kesempatan ini pun saya nak mengucapkan selamat hari raya jugalah. Ampun dan maaf dipintalah pada semua. Kita dah bercuti daripada kuliah ni sebulan. Alhamdulillah. Sebulan ni cuti, nama je cuti tuan-tuan sebenarnya. Nama je cuti, tapi sebenarnya tak cuti. Ibadah itu tidak pernah bercuti. Kita ni tak boleh cuti daripada ibadah tuan-tuan. Kalau kita cuti daripada ibadah kita ni, habis lah kita. Sebab syaitan ni tak pernah cuti daripada kerja dia. Syaitan dia tak pernah cuti kerja dia. Sepanjang masa. 24 jam tu dia bekerja. Dia pun bergilir-gilir juga tuan-tuan. Dia penat, dia bagi kat orang ni pula. Dia ramai. Tentera dia ramai.
Jadi kita ni lah, kita ni beruntung tuan-tuan. Allah Ta'ala kurniakan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kurniaan yang banyak. Kurniaan yang banyak. Satu hari kita beribadah di bulan Ramadan. Kena pada malam hari ataupun di satu hari di malam akhir Ramadan tu Lailatul Qadar. Kena satu hari di Lailatul Qadar. Seumpama 1000 bulan. Sehari je tuan-tuan. Kini pula 6 hari je kita berpuasa seolah-olah puasa setahun penuh. Jadi banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita umat Muhammad. Umat Muhammad ni adalah umat yang istimewa, yang Allah Taala istimewakan umat akhir zaman. Umat yang terakhir dibangkitkan, umat yang pertama akan dihisap dan umat pertama juga akan ke syurga. Dan umat pertama ke neraka lah. Kalau umat pertama ke syurga, umat pertama juga akan neraka. Boleh gitu. Dia kira gitu. Okay? Jadi sebab itu tuan-tuan, ambillah kesempatan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mempertingkatkan amal kita. Kalau Tok Khatib tu selalu bercakap ittaqullah kita. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Tunduk. Khusyuk. Tuan-tuan. Tapi kalau kita faham ittaqullah tu sebenar-benarnya, bertakwalah kepada Allah ni, meninggalkan perkara yang sia-sia. Meninggalkan perkara yang haram. Meninggalkan perkara yang melalaikan. Meninggalkan dunia ini sebelum kita meninggal dunia. Itu sebenarnya ittaqullah. Berhati-hati dalam kehidupan dunia. Berhati-hati kita ni. Dunia ni tuan-tuan nampak biasa je. Kita nampak biasa dunia. Dunia ni biasalah kehidupan dunia ni. Tapi itulah dunia ni sebenarnya tempat penipuan. Tempat penipuan sebenarnya. Kita ni sering dilalaikan, sering ditipu. Sekarang ni pula tengah sibuk dengan sukan. Sukan. Semua duk pasal bersukan saja sekarang ni. Bila semua dah nikmat dah diberi, kita pun dah kelain dah. Dah orang kata tidak stay dah pada agama, pada ibadah kita dah ada hati berbelah bagi dah ke sana kemari dah. Jadi marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita. Berdoalah sebagaimana doa yang diajar oleh baginda Nabi SAW pada sahabat baginda yang dicintai, iaitu Muaz bin Jabal. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni. Kalau seorang lah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah Tuhanku, bantulah aku. Ala zikrika, untuk mengingatimu. Allahumma inni ala zikrika wa husni ibadatik. Dan memperelokkan ibadahku kepadamu. Pendek je doa dia. Tak. Tapi doa itu sangat mujarab tuan-tuan. Doa ini sangat mujarab. Kita ni cuma kita tak amal je. Padahal tahu dah. Baik. InsyaAllah kita sambung tuan-tuan. Itu sekadar muqaddimah. Muqaddimah kita yang dah sebulan. Sebulan. Saya pun sebulan tak bercakap panjang ni. Jadi insyaAllah lah. Kita hari ni kita sampaikan lagi kuliah kita. Tak banyak mana dah. Saya ingat ada separuh lagi buku. Jadi mudah-mudahan kita istiqamah. Konsisten. Dalam belajar agama ni kita konsisten. Jangan jemu. Jangan malas. Jangan putus asa. Jangan mudah putus harap. Janganlah kita rasa lemah. Okey, apa lemah? Jangan lemah. Malas macam mana tuan-tuan? Paksa. Tak nak macam mana? Paksa diri kita. Orang lain tak boleh paksa kita tuan-tuan. Orang rumah kita tak boleh paksa kita. Marah kita kalau dia paksa kita. Yang boleh paksa kita ni tuan-tuan, diri kita sendiri. Diri kita sendiri ni yang kita boleh paksa. Malas ke, tak ada mood ke, banyak nak kerja ke, nak rasmi pejabat sana, nak rasmi majlis sini, sibuk macam mana pun, semayanglah 5 waktu.
Tak dapat semayang surah ni, pergi surah dekat-dekat sini. Tapi 5 waktu jangan tinggal. Itu syarat utama lah. Baik. Jadi insyaAllah tuan-tuan kita sambung lagi pada muka surat 334. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka'u laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Artinya, dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, yakni dalam keadaan sebagaimana kami ciptakan kamu pada kali yang pertama, dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia, yakni dunia, apa yang telah kami kurniakan kepadamu. Dan kami tiada melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahawa mereka itu sekutu-sekutu Allah Subhanahu Wa Taala di antara kamu. Sesungguhnya telah terputuslah pertalian di antara kamu dan telah lenyap darimu apa yang dahulu kamu anggap sekutu Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-An'am ayat 94. Baik, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita, kamu ni manusia, ya, wahai manusia, ji'tumuna furada. Furada ni fardan wahidan, faridah, tunggal, seorang. Datang seorang-seorang. Seorang kita tuan-tuan. Kita bertemu dengan Allah Ta'ala seorang. Bagaimana keadaan seorang? Kita belik. Macam mana orang manusia ni ramai? Sungguhnya Allah itu maha besar. Ya. Kita jangan anggap Allah Ta'ala ni dia macam kita. Kita mengadap. Tak. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala mengadap kita. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala mengadap orang lain juga. Gitu. Tapi Allah Ta'ala itu tetap satu. Macam mana tu tuan-tuan? Itu kita di luar akal kita. Ya. Sungguhnya Allah Ta'ala ni berada di dalam alam syahadah. Sekarang lah dia tengok perbuatan kita. Ya. Sungguhnya kami dekat dengan kamu. Ya. Min hablil wari. Dekat dengan orat leher kamu sendiri. Dekat dengan kita ni. Bukannya dekat. Maknanya dekat tengok daripada jauh. Dekat sungguh ni. Dalam hati kita ni Allah Ta'ala tahu. Dah kita, dah orang lain pun Allah Ta'ala tahu juga. Masa yang sama. Allah Ta'ala juga berada di dalam alam barzah ketika ini. Allah Ta'ala tahu apa yang berlaku. Ya, makhluk yang diseksa, makhluk yang mendapat nikmat. Jadi tidak ada mustahil kalau Allah Ta'ala itu tidak bersamaan makhluk. Kita kena faham pula konsep tauhid kat situ. Ya. Maknanya Allah Ta'ala jangan kita bayangkan mesti satu-satu macam kita masuk jumpa bos. Beratur seorang-seorang. Tak, bukan begitu. Ya. Tak. Allah Ta'ala ni kita datang, kita jumpa temu Allah. Dia pun bertemu dengan Allah Ta'ala juga. Gitu, ya. Gitu kaedah ni. Kita nak kena faham, ya. Sebabnya kita nak terangkan konsep ketuhanan di sini memerlukan kefahaman tauhid yang tinggi. Aras tinggi. Jadi kita alhamdulillah surah ni kita ada seorang tok guru memang boleh menerangkan tauhid yang tinggi. Dan penyampaian ni baiklah. Saya pun suka, ya. Jadi alhamdulillah. Baik. Sebagaimana kami ciptakan kamu pada kali yang pertama. Kita ni Allah Ta'ala ciptakan kali pertama. Seterusnya kita akan dimatikan. Maksudnya berpisahnya roh dengan diri. Nyawa kita bila berpisahnya roh dengan jasad, maka kita digelar mati. Mati. Bahasa Melayunya mati. Bahasa Arabnya mat. Mat. Dia sakinah, hujung dia mati, kosong, mat. Ya. Ataupun kita katakan intiqal, berpindah daripada alamul syahadah ila alamul barzah, daripada alam syahadah, alam nyata, alam yang kita dapat lihat dengan mata. Mata kita ni sesuai untuk melihat dunia ni lah. Maknanya mata kita ni dia terhalang bila ada sesuatu. Contoh ada dinding. Bila ada dinding mata kita dah terhalang dah. Tapi akal kita melepasi dinding.
akal kita tak terhalang. Akal kita hebat lagi daripada mata kita. Walaupun mata kita pejam, tapi akal kita ni kalau hidup, dia boleh berjalan. Tubuh ni boleh berjalan. Tu hebat akal. Akal ni boleh sampai ke Kuala Lumpur sekarang ni juga. Akal ni. Kita sebut sekarang ni mana Tugu Negara pun sampai lalu kita punya imajinasi. Kan? Kita sebut KLCC sampai lalu. Sebab itu dalam kisah Nabi Sulaiman. Dia ada seorang nama orang kanan dia. Iaitu Asih bin Bulkhiyah. Nabi Sulaiman tanya, siapa yang boleh bawa Ratu Balkis ni? Kerajaan Balkis ni. Iprit kata, aku boleh bawa. Sebelum engkau bangun daripada tempat duduk engkau. Jadi, lambat. Lambat. Nabi Sulaiman kata, lambat. Maknanya Nabi Sulaiman kata ada lagi cepat. Maknanya ada lagi yang boleh cepat, iaitu Asir bin Bulkhiyah ni boleh bawa sebelum kau klik mata. Gitulah juga anak. Maknanya ilmu dia lagi tinggi. Ilmu manusia ni lah ceritanya. Baik. Manusia ni diciptakan kali pertama, kemudian dimatikan, kemudian diciptakan kembali. Dia akan diciptakan kembali. Ciptakan macam mana? Keadaan bila dia mati tu. Kalau dia mati, contohlah. Dia mati umur dia 7 tahun. Dia hidup dalam keadaan umur dia macam tu, 7 tahun dulu. Kalau dia mati umur 73 tahun. Dia bangun umur 73 tahun dulu. Ikut kiraan ni lah. Dia bangun tu ikut masa dia mati. Dia bangun tu. Lepas tu, perubahan seterusnya, itu hak Allah Ta'ala. Itu hak Allah Ta'ala. Dia dikatakan, diberikan satu tubuh yang baru. Mungkin bila dah masuk syurga, diberikan dengan kadar alam seterusnya. Kalau dia masuk neraka, Allah Ta'ala bagi tubuh yang sesuai dengan azab neraka. Kalau dia bagi tubuh kita ni tuan-tuan, azab neraka tak tahulah macam mana. Tak tahulah. Sebab bunga api neraka tu sebesar istana. Bunga api neraka. Percikan, macam kita main mercuk, main bunga api tu. Kecil-kecil tu. Besar dia besar istana. Percikan sahaja. Dah kalau kita ni besar istana percikannya baru. Belum dalam tu lagi. Tak tahulah macam mana nak menanggung tuan-tuan. Tak tahu nak menanggung. Tapi Allah Ta'ala akan bagi. Manusia ni bila di tubuh ahli neraka ni, bila dia kena azab, dia akan makin besar. Kena makin besar. Macam kita lah. Kena tukur jari. Makin besar. Dia bengkok. Kak pun besar. Kak pun besar. Dia gitu. Sakit tu bukan besar saja tuan-tuan. Sakit ketut. Besar tu sakit. Besar tu sakit. Bukan besar tu tak sakit. Sakit. Tu. Azab. Allah Ta'ala ni bagi azab. Azab yang Allah Ta'ala kurniakan untuk ahli neraka, tidak ada siapa pernah tengok azab di dunia ni. Tidak ada azab yang menyamai azab di dunia ni. Azab neraka ni. Dan azab neraka ni pula, dia tidak pernah habis. Manusia ni, kita lah senang. Tak manusia pula. Kita ni tuan-tuan, bila mati, dihidupkan. Mati ni hanya sekali saja. Allah Ta'ala bagi tahu. Dia hanya sekali je mati. Dia di mahsyar nanti kalau tak silap saya, mati ni dia akan disembelih. Kematian. Tidak ada lagi kematian. Hari ni tidak ada lagi kematian selepas mati yang pertama. Mati itu juga makhluk. Maksudnya mati itu tidak akan dihidupkan lagi. Dia gitu. Maksudnya yang dihidupkanlah kehidupan. Jadi kalau hidup kita tu tinggal di takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal dalam syurga yang penuh kenikmatan selama-lamanya, maka selama-lamanya tuan-tuan kita akan hidup bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ditakdirkan ahli neraka wali'azubillah, maka nerakalah selama-lamanya kalau kita tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi sangatlah merugikan. Ya? Sebab kalau kita tidak ambil iktibar dalam kehidupan di dunia ni. Sedangkan Rasulullah SAW diutuskan untuk menyampaikan amaran inilah. Inilah amaran. Inilah utusan Rasulullah SAW. Diangkat menjadi Rasul, menyampaikan agama Islam. Inilah tujuannya untuk memberitahu kepada seluruh makhluk yang bernama jin dan manusia. Ya, itu dia. Baik. Dan kamu tinggalkan di belakangmu, yakni di dunia, apa yang telah kami kurniakan kepadamu. Dunia ni akan ditinggalkan. Allah Ta'ala bagi tahu dah. Kamu akan datang kepada kami, yakni datang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, furada, fardatan wahidan, wahid, nafsi, seorang-seorang. Kemudian, kamu akan diciptakan kembali seperti mana kamu diciptakan pada kali pertama. Dan kamu dunia ni mencari harta sampai lupa ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan harta tersebut kamu tinggalkan. Allah Taala kurniakan, kami kurniakan kepada kamu kehidupan di dunia ni, maksudnya harta, kesenangan, kemewahan. Sampai sanggup tikam orang ni, tekan orang ni, kutuk orang tu, kecam orang. Politik sini, jatuhkan orang ni, cerita orang ni, macam-macam tuan-tuan. Politik di sini, politik. Ya, Masya Allah. Politik menjatuhkan orang. Sedangkan untuk apa? Kepentingan diri sendiri. Nak naikkan diri sendiri. Bila dah naik, sampai masa kita mati tuan-tuan. Apa yang kita politikkan tadi, yang kita tikam orang member sendiri. Buat cerita macam-macam yang tak sepatutnya orang ni. Apa yang berlaku, kita tinggalkan juga jawatan tersebut. Kita tak akan mampu bawa title tu. Jawatan tu. Mati je, talqin je, tak ada dah. Wahai Fulan bin Fulan. Wahai Fulan ibnu Fulan. Wahai Fulanah bintu Fulanah. Tak ada dah, wahai Datuk Seri. Tak ada dah, yang mulia. Tak ada dah, habis tuan-tuan. Nama pun dah tak ada dah. Fulan tinggal. Fulan si Fulan. Jadi apa yang kita nak kejar? Allah Ta'ala dah bagi tahu dah siap-siap bagi tahu dah. Dunia ni memang kita tak dapat pisahkan. Tapi janganlah mengambil dunia dengan cara yang batil. Ambillah dunia dengan cara yang hak dia. Cara sebenar. Kita nak dunia, memang siapa tak nak dunia ni. Dunia ni kalau tak hidup senang, kita jadi susah. Payah kita tuan-tuan. Nak ibadah pun payah. Nak pergi kerja pun payah, kenderaan tak ada. Susah juga. Kehidupan yang susah. Nak buat baik pun susah. Nak buka puasa pun tak ada benda nak buka. Payah juga. Sampai kita menyalahkan takdir, tak boleh juga. Dunia ni kita kena ambil. La tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa nasib kamu dunia ni. Dunia ni ambil lah. Banyak mana pun ambil. Tapi cara yang hak dia. Janganlah kita tikam orang ni. Buat macam-macam kat orang ni. Sebabkan kita nakkan sesuatu kepentingan untuk diri kita. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu, apa yang kami kurniakan kamu di dunia ni, kamu akan tinggalkan. Sama ada dalam keadaan cepat ataupun lambat. Hari ni kita dalam keadaan sihat, alhamdulillah. Bangun pagi menggeliat, oh sihat, alhamdulillah. Petang sekarang KO lah. Tak tahu. Kita tak tahu kan tak. Ajal maut tu Allah Ta'ala tentukan. Orang yang lama duduk terbaring, okey, sebulan tu bangun pula. Alhamdulillah, boleh berlari pula, jogging pula. Itu rezeki. Kita tak tahu. Baik. Dan kami tiada melihat bersertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahawa mereka itu sekutu-sekutu Allah Subhanahu Wa Ta'ala di antara kamu. Sesungguhnya telah terputuslah pertalian di antara kamu dan telah lenyap darimu apa yang dahulu kamu anggap sekutu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang paling Allah Subhanahu Wa Ta'ala murka sekali. Maknanya kita menyamakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sesuatu yang selainnya. Kita memohon sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Ini suatu kemurkaan dengan kemurkaan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kemurkaan lain. Ya. Melainkan inilah kerana kita menyengutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Minta masuk hutan, ya. Masuk hutan, puja busuk, puja gunung, puja pokok, puja batu, puja macam-macam lah puja tuan. Ya, puja cincin, puja macam-macam kita ni. Ya. Sebenarnya itu perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya dalam surah Yunus, wa yauma nahsyuruhum jami'an summa naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum fazayyalna bainahum wa qala syurakauhum ma kuntum iyyana ta'budun fakafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allahi maulahumul haq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Artinya, ingatlah suatu hari ketika kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang-orang yang menyengutukan Tuhan, tetaplah kamu dan sekutumu di tempat-tempatmu. Lalu kami pisahkan mereka dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami, dan cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala menjadi saksi antara kami dan kamu, bahawa kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kamu kepada kami. Di tempat itu padang mahsyar, setiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Ini senang tuan-tuan. Ya, ayat ni saya ingat dia tidak ada tafsiran yang mendalam. Maknanya kalau kita baca daripada zahir ayat, ya, zahir ayat pun kita boleh faham lah. Kalau kadang-kadang bila kita nak baca terjemah ni, kadang-kadang kita kena ada tafsir tahlili, ya, iaitu tafsir huraian, menghuraikan. Ni sekadar terjemah saja. Tak perlu pada tafsir. Dalam macam saya belajar dulu memang bahagian tafsir lah. Tafsir ni dia perlukan penjelasan sekiranya kita tak faham. Kita tak faham. Kadang-kadang ada sebahagian ulama-ulama, sebahagian ulama ni dia tafsir dengan akal, birra'yi. Tafsir birra'yi ni satu tafsir yang tak boleh nak guna sangat. Kita tak boleh pakai. Sebab tafsir dengan pendapat sendiri. Macam ni lah. Macam ni, dia tafsir lagi, tapi pendapat dia sendiri. Mungkin level dia tu ulama juga, ya, tapi dia pakai pendapat dia. Jadi bila dia pakai pendapat dia, ada ulama lain dia tak boleh terima sebab tafsir dengan akal, pendapat tak boleh. Ya. Dia tafsir Quran dengan Quran. Dia tu tafsir dia terang Quran dengan Quran, ataupun penerangan tu mesti dengan hadis. Itu baru boleh pakai. Ya. Ataupun dengan sahabat. Kalau tafsir dengan pendapat, tafsir birra'yi tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Dia terjemah, lepas tu dia terang sendiri. Sebab itu ada kita baca, yadullah fawqa aydihim. Maknanya dia terang tu, tangan Allah di atas tangan mereka. Mana mereka ni orang kafir dulu, dia bermesyuarat, contohnya mesyuarat. Kemudian dia berbaiat. Okey, hari ni kita akan serang musuh kita. Janji, janji. Angkat tangan, tak tangan, janji. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah tangan atas tangan mereka. Maknanya dia seolah-olahnya tangan Allah Taala turun dari langit. Tak betul. Tu sesat kan tuan. Sesat. Itu bahaya. Tafsir tu. Tafsir juga. Tapi tafsir yang birra'yi. Tafsir yang sesat. Sedangkan kita ni, ulama kita, dah bersependapat, yadullah ni, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Maksudnya, penjelasan secara majazi. Secara kiasan. Ya, tangan itu adalah kekuasaan. Bukan tangan yang dimaksudkan, tangan sebenar. Baik. Ingatlah suatu hari ketika kami mengumpulkan mereka semuanya. Semuanya maknanya
hari yang tidak ada keraguan padanya. La raiba fihi. Hari apa lagi tuan-tuan? Iaitu hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Ya. Hari mahsyar. Hari seluruh makhluk dibangkitkan. Tidak ada keraguan. Ya. Tak ada keraguan ni maksudnya kita jangan ragu-ragu. Memang kita akan dibangkitkan. Kita akan dimahsyarkan. Tak boleh diragu-ragui. Hari itu, hari kebangkitan ni hari yang tak boleh diragu-ragu. Kalau ada keraguan, maka kita kena cek balik iman kita. Ya, dia macam tu. Ataupun kita kena tambahkan lagi keimanan kita ni. Dan kita kena berdoa semoga Allah Ta'ala memperkuatkan iman kita. Kalau kita ada keraguan pada hari kebangkitan. Baik. Hari kami kumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang menyengutukan Tuhan. Ini yang menyembah selain daripada Allah SWT. Manusia ni akan terpisah kepada dua bahagian. Beriman atau beriman. Dua dulu. Manusia dibangkitkan Islam atau Islam. Beriman atau beriman. Dua je. Jadi yang tak beriman ni mereka akan bersama dengan orang-orang, dengan sekutu-sekutu mereka. Tetaplah kamu dan sekutu-sekutumu di tempat-tempatmu. Mana tahan dulu tempat. Tahan mereka ni di satu tempat. Lalu kami pisahkan mereka dan berkatalah sekutu-sekutu mereka. Pisahkan mereka ni maknanya orang yang beriman dengan tidak beriman. Manusia ni ketika dimahsyarkan nanti, seluruh manusia dan jin sekalilah. Seluruh makhluk ketika dibangkitkan, mereka ni akan berada di mahsyar, kemudian arash diturunkan, kemudian satu bahagian, satu farik, kumpulan berada di sebelah kiri yang tidak beriman. Satu lagi farik berada di sebelah kanan arash, kumpulan yang beriman. Kemudian satu lagi farik, kumpulan yang beriman pada Allah berada di tengah arash. Dia ada 3 bahagian. Ya. Itu bahagian beriman juga. Tapi mereka ni mereka yang istimewa. Ya, depan-depan Tuhan ni istimewa. Kamu sekali-kali, lalu kami pisahkan mereka. Dan berkatalah sekutu-sekutu mereka. Mereka yang berada di sebelah kiri arash tadi. Ya. Orang yang tidak beriman. Dan sekutu mereka lah. Mereka yang berkata ni yang mereka sembah. Yang mereka sembah, yang mereka sekutukan. Kalau mereka sembah berhala itulah akan bagi tahu kepada mereka. Kalau yang mereka sembah tu adalah contohnya busuk lah contohlah. Busuk itulah nanti dia akan tu. Kalau dia kata dia menyembah pokok, dia jenis manusia ni jenis sembah pokok besar, nampak pelik besar dia sembah. Pokok lah yang dia sekutukan. Ya. Yang dia minta tolong tu. Lalu berkata sekutu mereka tu, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Dinafikan pula. Berhala tadi, pusuk ke apa benda yang sembah tu, nafikan. Kamu sekali-kali tak pernah sembah kami. Dia nafi, dia bertelagah dah tuan-tuan. Depan Allah Subhanahu Wa Taala mereka ni bertelagah. Bertelagah. Dan cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala menjadi saksi antara kami dan kamu. Sungguh Allah Taala pula jadi saksi. Bahawa kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kamu kepada kami di tempat itu, yakni di padang mahsyar. Setiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Kita ni tuan-tuan, ada doa yang kita mohon tak makbul. Mahsyar nanti akan dimakbulkan. Ya. Ada juga kita ni teraniaya di dunia. Di dunia kita teraniaya. Tapi kita rasa seolah-olah tidak terbela nasib kita. Mahsyar nanti akan terbela. Ya. Di dunia ni kita kena tipu, kena khianat, kena buat ada orang. Ya. Tapi kita tak mampu nak balas. Kerana apa? Kerana keadaan kita yang lemah. Ya. Mungkin kita orang biasa, dia orang luar biasa. Ya.
Tapi dia telah menindas kita, mengambil hak kita. Ya. Di sinilah nanti Allah Ta'ala akan menunjukkan keadilannya. Jadi hati-hati tuan-tuan. Ya. Jangan sampai kita terambil hak orang. Ya. Jangan sampai kita tak sengaja telah melukai orang. Kadang-kadang kita tak sengaja. Baru ni saya jumpa ada seorang tu. Dia cakap kat saya terus terang tuan. Saya kecil hati dengan Ustaz dia. Saya terkejut tuan. Kecil hati dengan saya. Kenapa? Sebabnya dia kata, dia tanya saya berkenaan dengan hukum baca surah Al-Mulk dengan hafaz surah Al-Mulk. Kan? Surah Al-Mulk. Kan? Jadi dia bawa kat saya, tanya saya. Dia tanya, apa hukum, sama tak, surah Al-Mulk ni, bila kita baca dengan kita hafal. Saya kena cakap terang lah. Kan? Saya kena cakap terang. Saya kata, tak sama. Sebab apa tak sama? Sebab bila kita baca, bila kita buka mushaf, memang kita boleh baca. Tapi bila kita tutup mushaf, kita tak boleh baca. Betul ke tuan-tuan? Betul tak? Kan? Saya rasa itulah pendapat saya. Jadi tak samalah. Sebab kelebihan ke atas orang menghafal. Kan? Sebab tu kita panggil imam tahfiz. Kelebihan yang ada pada dia kan? Jadi, punya dia terasa sebenarnya jawapan saya. Jawapan macam tu. Saya sebut tu, tuan-tuan. Kadang-kadang kita cakap benar pun orang tak suka. Kan? Tapi nak buat macam ni. Qulil haq walau kanal murrah. Nabi kata, cakaplah benar walaupun benda tu pahit. Benda tu pahit pada dia lah. Pada saya tak ada benda pun. Kan? Tapi keadaan. Tapi dengan asbab tersebut, dia hafal surah tu tuan-tuan. Bagus pula kat situ. Dengan sebab tersebut, jawapan tersebut, dia kata dia cari kaedah, satu kaedah menghafal. Dia cari ustaz tahfiz apa benda semua. Akhirnya, dia tak biasa menghafal Quran ni tuan-tuan. Kena ikut teknik. Kita memang takkan dapat punya nak hafal kalau kita tak ada teknik. Payah sebab dia 30 ayat. Surah Al-Mulk ni 30 ayat. Jadi kita kena ada teknik. Jadi teknik yang berkesan, dia kata ada seorang ustaz tahfiz ni ajar kaedah teknik. Dia tengok orang lah. Maknanya kaedah orang biasa-biasa ni, dia ajar kaedah yang mudah. Jadi boleh hafal. Jadi Alhamdulillah dia kata bukan surah Al-Mulk je dia hafal. Surah Sejadah dia hafal. Surah Yasin boleh hafal. Tapi nak ceritanya, kadang-kadang kita bercakap ni, kita sebenarnya telah mengguris hati orang. Sebenarnya. Jadi saya sebenarnya rasa, tersentak juga saya bila keadaan jawapan kita sebenarnya. Sebab tu betul lah orang kata, walaupun kita sebaik mana pun kita, ada orang tak suka kat kita. Sebenarnya dalam tak sedar, dalam tak sangka. Kita tak sengaja sebenarnya. Tak sengaja. Perbuatan kita, percakapan kita sebenarnya kadang-kadang menyakiti hati orang lain. Tapi Alhamdulillah sekarang dia boleh menghafal sebab dia dapat teknik yang baik. Teknik yang betul, semua dia hafal. Alhamdulillah, suka sangat dia. Baik. Sikit lagi tuan-tuan. Dan cukuplah Allah SWT menjadi saksi antara kami dan kamu bahawa kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kamu kepada kami. Di tempat itu pada masyar yang setiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Yalah. Manusia ni akan terima pembalasan. Dan mereka dikembalikan kepada Allah SWT. Kita ni tuan-tuan, sebenarnya dalam kehidupan kita ni, perjalanan kita menuju kepada Allah SWT. Pejam celik, kita kata pejam celik. Pejam celik sebenarnya menuju kepada Allah SWT. Cuma Allah Ta'ala bagi kebebasan kepada kita. Free will. Bebas. Awak nak buat, silakan. Awak tak nak buat, silakan. Tapi dah bagi tahu, sudah. Ada syurga? Tahu. Ada neraka? Tahu. Semua sudah ada? Dah. Terpulang. Pejam celik, perjalanan kita sebenarnya menuju kepada Allah SWT. Paksa, tak paksa pun itulah. Kita akan bertemu dengan. Dikembalikan. Kita kena ingat. Dikembalikan tu sebenarnya dipaksa kembali. Dikembalikan tu dipaksa kembali kepada Allah SWT. Sama ada kita rela ke, tak rela ke, suka ke, tak suka ke, kita menuju kepada Allah SWT. Hanya perjalanannya tidak melalui denai-denai, jalan raya, laluan yang khusus. Tidak. Ya.
perjalanan hidup sebenarnya menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itulah kehidupan kita sehari. Sebenarnya modal kita ni adalah hari tersebut. Itulah modal kita. Modal yang kita guna, ya, yang Tuhan bagi kepada kita. Sebab hari ni alhamdulillah dah tentu dah kita ada wujud lahir ada dalam dunia hari ni. Hari esok belum tentu, tuan-tuan. Ya, belum tentu. Ya. Ada sahabat siang kerja kuat, malam tidur tak bangun dah. Tidur terus, tuan-tuan. Ya, muda lagi. Saya pun Allahu Akbar. Bila kita dengar sahabat-sahabat ni kadang-kadang itulah. Kita muhasabah pula diri kita hari tu. Bila dengar, esoknya hilang dah muhasabah. Mau nak kesabah pula rasa. Itulah cerita kehidupan kita ni. Dan mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelindung mereka yang sebenarnya dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Itulah pelindung mereka. Ya. Mereka ni waruddu ilallahi maulahum. Maula ni penjaga, pelindung, maula. Maula ni kalau kita panggil, awak ni siapa maula awak? Kalau Arab katalah, men maula anta, dia kata. Siapa maula kamu ni? Siapa penjaga awak ni? Pelindung lah. Pelindung yang menjaga awak, yang melindungi, maulahum, penjaga mereka. Al-haq, yang sebenar. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni pelindung kita ni tak ada lain, tuan-tuan. Allah lah. Walaupun kadang-kadang kita berdoa, kita lemah. Sebab doa tak makbul. Kadang-kadang manusia ni sebenarnya diuji begitu. Ya. Saya cerita ni sama je. Sama macam tuan-tuan. Ya. Berdoa-doa. Nak lain, dapat lain. Nak doa-doa, tak dapat. Tapi jangan putus asa lah. Jangan putus asa. Itu je. La tai'asu min rahmatillah. Allah Ta'ala bagi tahu siap-siap dalam Quran ni. Jangan putus asa. Ya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa. Kalau tak suka dia, tak tahan sangat senyap. Gitu tuan-tuan. Sebab apa? Allah Ta'ala melihat kita. Allah Ta'ala bersama kita. Allah Ta'ala menguji kita. Jangan kita ni bila minta, kita buat muka sedih. dah muka sedih. Minta sebab tak dapat. Bila dah bagi, lain pula jadinya. Tak jadi. Mohon jawatan ni sekian tak dapat sedih. Dah dapat lain pula dia punya mau jalan dia gitu. Itu masalah. Ujian belaka. Kehidupan ni ujian untuk kita. Sama-samalah kita muhasabah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah tuan-tuan, saya rasa sekadar itulah perkongsian kita pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf kepada tuan-tuan sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara, terlajak kata, terlanjur ucapan. Saya mohon ampun dan maaf. Jadi kita tangguh dulu kuliah kita pada malam ini dengan bacaan kafaratul majlis dan surat Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum.